Mana kalau biasanya lah kalau kita bercakap tentang Facebook saya ni mestilah berkait tentang bahasa badan kan. Jadi insyaAllah malam ni kita akan berkongsi-kongsi, bercerita, bersembang-sembang berkaitan bahasa badan, yang mana ini adalah satu topik yang jarang ataupun mungkin tidak pernah saya kongsikan sebelum ini bagi sesiapa yang mengikuti saya sebelum ni lah ya. Yang mana topik politik ni memang saya jarang untuk sentuh bila bercakap tentang bahasa badan. Tapi insyaAllah malam ini saya rasa terpanggil pula memandangkan kita berdepan dengan politik negara yang agak 2-3 hari, bukan 2-3 hari, dalam beberapa bulan ni agak menimbulkan tanda tanya, dan kita sebagai rakyat pun berasa khawatir kerana kita tidak bukan sahaja berdepan dengan keadaan politik negara yang agak kelam kabut. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Benarkah Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai numbers? Jadi kalau kita melihat sidang media yang berlaku pada minggu lepas, yang mana hari ini genap 1 minggu daripada sidang media yang berlaku, kita dapat melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan mempunyai majoriti, yang mana bukan majoriti yang tipis, tetapi juga adalah majoriti yang kukuh, yang strong, yang mana boleh dikatakan bukanlah satu majoriti yang tipis bagaimana yang kita melihat pada apa yang berlaku di parlimen baru-baru ni ya. Hanya sekadar beberapa bilangan yang tipis sahaja. Tetapi melihat kepada sidang media yang berlaku pada minggu lepas, berlakunya satu statement daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan mempunyai majoriti yang agak strong, yang boleh membentuk satu kerajaan yang kukuh, yang melibatkan sokongan daripada bukan setakat daripada blok Pakatan Harapan sahaja, tetapi juga daripada beberapa MPs yang daripada parti yang lain ya. Kalau kita lihat kepada statement beliau tidak mengatakan suatu parti menyertai dalam SD yang diterima, tetapi melibatkan beberapa MPs yang memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membentuk satu kerajaan yang baru, yang menggantikan kerajaan yang sedia ada. Itu katanya. Tapi melihat kepada apa yang berlaku, terutamanya semalam juga kita dapat melihat baginda yang di-Pertuan Agong telah keluar daripada IJN. Saya mendoakan semoga dikurniakan kesihatan kepada baginda, dan insya-Allah kita mengharapkan kebijaksanaan yang di Pertuan Agong untuk menyelesaikan isu yang berlaku pada suasana baru-baru ni lah ya, baru-baru ni. Jadi di dalam sidang media tersebut, kita dapat melihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan strong, formidable majority, tetapi di dalam statementnya kepalanya dianggukkan. Dan cara angguk tu pula bukanlah slow ya. Dia seumpama satu anggukan yang jelas ya. Jadi nak menceritakan kepada kita di situ dari aspek bahasa badannya lah ya. Jadi untuk makluman ya kepada yang mungkin pertama kali bersama saya dalam sesi live, insya-Allah kita akan kupas dari aspek bagaimana kita melihat bahasa badan, dan kita tidak akan membincangkan secara
kepatihan di sini kita bincangkan lebih kepada bagaimana untuk membaca bahasa badan yang boleh kita jadikan sebagai salah satu daripada panduan kita dalam untuk memahami apakah yang berlaku di dalam politik negara kita pada hari ini. Alright, bukan setakat anggukan yang strong yang jelas, tetapi nada suaranya juga mempamerkan nada suara yang jelas, nada suara yang ada keyakinan. Kalau kita lihat kepada video yang pada tahun 2008, saya sempat juga melihat satu video pada tahun 2008 yang mana ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyatakan telah mempunyai sokongan, tetapi ada sedikit perbezaan. Ada sedikit perbezaan yang mana pada tahun 2008 kita dapat melihat ada sedikit rasa keraguan, yang mana kalau kita lihat ada statementnya, kalau sempat nanti buka YouTube, kita dapat melihat cara percakapannya tidak sama seperti apa yang kita dengar baru-baru ini. Yang lepas ada nadanya yang agak slow sedikit, tidak firm seperti yang kita dapat lihat pada baru-baru ini. Itu satu perkara yang mana bila kita bercakap dan statement tu angguk, itu adalah isyarat bahawa orang yang menyatakan, orang yang memberikan statement jelas dengan maklumat yang dia ada. Dan dalam konteks apa yang kita bincangkan ini ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim jelas dengan maklumat yang ada dan yakin itu adalah bilangan yang cukup, yang meyakinkan sehinggakan memberikan kenyataan sedemikian. Sebab mustahil untuk orang yang tidak yakin untuk menyatakan dengan penuh keyakinan dan bahasa badannya kongruen. Perlu diingat di sini bila kita bercakap tentang bahasa badan dikawal oleh limbik sistem, yang mana kita tak sedar pun bahasa badan kita ni bila kita bercakap depan orang lain, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi bila kita bercakap tentang verbal dikawal oleh bahagian otak yang dinamakan sebagai neocortex. Neocortex ni kita boleh kawal. Itu sebab kita boleh nyatakan ada pilihan untuk menyatakan pendapat, sama ada untuk berkata ya ataupun tidak. Tetapi untuk bercakap tentang bahasa badan, ia dikawal oleh limbik sistem dan ia berlaku secara subconscious. Orang tidak sedar apa yang dipamerkan ketika beliau berkomunikasi. Itu biasa berlaku. Itu biasa berlaku. Tapi bila kita bercakap kepada senario yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan mempunyai bilangan yang cukup untuk membentuk suatu kerajaan, nadanya, bahasa badannya kongruen. Jadi kita dapat lihat di situ beliau yakin dengan apa yang diucapkan dan apa yang disampaikan. Selain itu, kalau kita dapat melihat juga dalam sidang media tersebut, beberapa perkara juga berlaku. Bukan setakat anggukan kepala, tetapi ada chopping. Jadi saya nak explain apa itu chopping. Chopping, bila kita explain kepada seseorang, pastinya kita akan explain dengan tangan pun bergerak sekali, kan? Jadi bila tangan bergerak sekali ni, pastinya kita akan dapat melihat ada yang tangan seperti ini, tapak tangan terbuka, ada yang tapak tangan ke bawah, ada yang menegak seperti ini. Setiap itu ada maksud dia. Tetapi untuk kita discuss, untuk kita ulas pada malam ini, ialah kita nak cerita apa itu chopping. Chopping Chopping adalah satu gerakan bahasa badan yang menceritakan tentang sesuatu perkara yang firm, penegasan dan mesti difahami dengan baik. Itu sebab kalau kita perasan kalau kita lihat di organisasi, di jabatan, kadang-kadang kita bercakap dengan bos ataupun dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat pun kita dapat melihat ada yang tangannya seperti ini. Saya nak macam ni, macam ni, macam ni. Kan? Jadi kalau kita dapat lihat di dalam press conference yang berlaku pada minggu lepas, ada chopping, maknanya ada penegasan yang mana itu adalah statement yang perlu difahami, perlu diikuti dan diperjelaskan dengan
cukup meyakinkan. Jadi ada elemen yang kita dapat lihat situ, bukan satu perkara saja, tapi ada beberapa elemen yang lain. Dan dalam video yang saya kongsikan juga di YouTube ya, saya kongsikan ada juga wartawan bertanya soalan yang berulang-ulang. Sebenarnya kalau kita melihat ya, kenapa berlaku pengulangan soalan? Sebab kadang-kadang kita nak melihat adakah statement yang pertama sama seperti statement yang kedua. Kan? Adakah nadanya sama? Adakah cara penyampaiannya lebih kurang sama? Kerana bila ketepatan ataupun pengulangan yang berlaku dan cara penyampaiannya sama, jawapannya sama, ia memberikan ketepatan. Itu sebab kadang-kadang kalau kita menjawab soalan psikometrik ya, psikometrik biasanya kalau yang berdepan dengan temuduga, sebelum masuk bilik temuduga kadang-kadang diberikan satu form ataupun satu ujian ya, yang mana dalam ujian tersebut ada beberapa soalan, dan di dalam soalan tersebut kita dapat melihat ada soalan yang yang ini sama, macam pernah kita baca sebelum ini. Jadi di situ sebenarnya kenapa soalan dilihat berulang, kerana nak melihat adakah soalan pertama ataupun kemudiannya soalan yang ke-40, ke-80 ke sebagai contoh, sama jawapannya. Kadang-kadang kita tidak sedar. Sebab kalau kita bercakap ya, sebab bila bercakap tentang deception ya, deception, orang yang bercakap tidak benar, bila berlaku repetition, dia kena ulang semula statementnya, dia tidak boleh ingat, dia tidak boleh recall maklumat tersebut sebab tiada dalam memorinya. Jadi itu sebab kenapa soalan berulang. Itu yang membuatkan kita nak melihat sejauh mana ketepatan jawapan yang diberikan, adakah sama seperti soalan yang diajukan sebelum-sebelumnya. Alright, itu antara beberapa perkara. Jadi sekiranya ada soalan, boleh tuliskan ruangan bawah ini, insya-Allah saya akan cuba membacanya. Dan saya mendapat juga permintaan untuk ubah kepada landscape ya. Okey, saya ubahkan seketika, landscapekan saya punya kamera. Okey, sebentar. Okey, baik. Right. So, kita akan terus discuss mengenai topik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Sekiranya ada soalan, tuliskan di ruangan komen di bawah. Alright. Bila kita bercakap tentang apa yang berlaku pada politik negara pada hari ini ya. Okey, sebelum saya teruskan, Tuan Faiz Ruzali bertanya. Maksudnya Tuan, wartawan sengaja nak uji keyakinan dan kebenarannya, sebab itu tanya berulang kali soalan yang sama. Ya, kebarangkalian itu ada, yang mana untuk melihat adakah jawapan yang diberikan sama, dan sekiranya sama soalan yang pertama, kemudian soalan yang berikutnya, dan cara menjawabnya dari segi nadanya sama, bahasa badannya pun sama ataupun hampir sama, jadi ketepatan untuk kepada jawapan itu adalah tinggi. Sekiranya tidak, kita akan melihat ada cara yang berbeza. Mungkin cara yang mula-mula nampak firm, tetapi mungkin cara yang kedua tiba-tiba sedikit goyah. Tetapi dalam kes video ataupun sidang media yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia memberikan isyarat kepada kita bahawa ia adalah jelas dan mempunyai ketepatan yang tinggi. Okey, ketepatan yang tinggi. Okey, ini kita bukan nak melihat kepada dari aspek teori konspirasi ya, tapi nak melihat kepada bahasa badannya dan juga verbal statementnya. Yang mana yang menarik perhatian saya ialah pada, jika tidak salah saya lah, pada 6 September baru-baru ni ya, yang mana di dalam Dewan Negara, Datuk Zahid Ma'arif ada mengatakan beliau bukanlah pencetus kepada langkah Sheraton, tetapi mendapat restu daripada Perdana Menteri yang... Tan Siang Di-Pertua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membetulkan tuduhan yang tidak tepat dan tidak benar sama sekali ke atas saya. Saya bukanlah pencetus langkah Sheraton, tetapi saya mengakui bersama beberapa teman yang lain
menggerakkan langkah politik menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP dengan restu yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-7. Selebihnya ia sudah menjadi sejarah dan biarlah saya simpan demi hormat. Jadi kalau kita lihat kepada senario penyampaian yang disampaikan oleh Datuk Zahid Ma'arif tu, kita dapat melihat ya, ada elemen verbalnya yang boleh diterima. Kalau kita melihat kepada nadanya, cara penyampaiannya. Tapi untuk itu, bukanlah kita nak kupas berkaitan tentang apa yang dinyatakan oleh Datuk Zahid Ma'arif, tapi saya suka untuk melihat apa yang berlaku pada hari ini. Bagi saya tidaklah benda tu mustahil. Tidaklah mustahil. Yang mana kalau bagi sesiapa yang pernah berdiskusi dengan saya, pernah berbincang dengan saya, adakah benar Tun Dr. Mahathir benar-benar nak bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ini cerita sebelum PRU yang lepas ya. Ramai yang bertanya pada saya biasanya dalam program ataupun dalam sesi mengetih ya. Jawapan saya sampai sekarang masih lagi sama, yang mana ketika itu bagi saya bukan secara menyeluruh. Kerana apa? Kalau kita melihat dua figura ini mempunyai peristiwa yang memakan tempoh yang lama. Jadi adalah mustahil untuk satu peristiwa yang besar itu boleh hilang begitu saja ya. Tapi apa yang saya ingin kupaskan di sini, bila kita bercakap tentang bahasa badan, saya mula melihat bagaimana ketika sebelum pilihan raya, di kala itu saya tak ingat yang mana ada berlaku satu perhimpunan. Kalau kita dapat recall baliklah, siapa yang mungkin boleh share ya, kita dapat melihat di kala itu ramai yang mengangkat spanduk di kalangan beberapa pemimpin ya. Ketika itu menyatakan, saya tak ingat apa statement, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah next PM kan. Jadi kalau kita dapat lihat di situ, Tun Dr. Mahathir hanya memegang kamera telefon dan hanya mengambil gambar. Jadi dapat kita lihat di situ, sekiranya kesepakatan persetujuan itu adalah sama, yang mana semua orang bersetuju selepas satu tempoh Tun Dr. Mahathir akan berikan laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memegang tampuk negara. Jadi pastinya kita akan dapat melihat Tun juga akan memegang signage tersebut. Tetapi apa yang berlaku, beliau satu-satunya yang berada di atas pentas ketika itu tidak memegang spanduk tersebut ataupun signage tersebut, hanya memegang telefon sambil mengambil kamera. Itu kita dapat lihat. Kemudian apa yang trigger saya yang menyatakan agak sukar untuk peralihan itu berlaku ialah kalau kita lihat ketika pilihan raya kecil di Port Dickson. Kalau mungkin nanti saya akan kongsikan di channel YouTube saya, yang mana kalau kita dapat melihat ya, ketika kempen berlaku, di mana dalam kempen tersebut ada beberapa peristiwa yang mana Tun Dr. Mahathir dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di atas pentas yang sama. Tetapi kalau kita dapat melihat ketika itu, apabila mereka duduk bersebelahan antara satu sama lain, kita tidak dapat melihat satu kemesraan ya, kemesraan. Jadi di situ bagi saya antara trigger yang boleh membuatkan kita tertanya-tanya, kenapa? Kerana kita dapat melihat dari aspek micro facial expression wajahnya, adakah wajahnya boleh menerima sepenuhnya ataupun ada masih lagi unfinished business yang berlaku. Jadi kita dapat lihat ketika itu ada yang tidak kena apabila mereka berdua duduk bersebelahan antara satu sama lain. Alright. Okey, itu yang trigger yang kedua yang saya menyatakan mungkin agak sukar ketika itu peralihan berlaku. Dan kemudian kita dapat melihat beberapa perkara daripada tahun lepas sehinggalah kemuncaknya pada bulan 2 baru ni, kita dapat melihat sekejap
akan berlaku peralihan sekejap. Akan ambil masa yang lebih lama, mungkin selepas APEC. Tetapi nak ceritakan di situ berlaku dari aspek verbal yang banyak berlaku perubahan kenyataan yang mana tidak sama dengan kenyataan sebelumnya, dan ini kalau dalam verbal statement dinyatakan sebagai twilight zone. Ada perubahan kepada statement asal dengan statement yang berikutnya. Sekejap akan serahkan pada bulan 5, kemudian selepas APEC. Saya kata saya bersedia bila masa nak suruh saya letak jawatan, saya letak jawatan. Tapi janji saya akan letak jawatan dan saya akan letak jawatan. Apa juga keputusan yang dibuat, saya akan letak jawatan selepas APEC meeting. Jadi kita dapat melihat kemudian berlaku tekanan-tekanan, ya. Jadi kalau kita melihat kepada senario itu juga, itu adalah trigger yang mana menyatakan maklumat kepada kita ada sesuatu yang perlu untuk kita teliti. Adakah bahasa badan mereka dan juga penyataan verbal statement mereka ni selari, kongruen atau tidak? Kerana sekiranya berlaku konflik antara verbal dan juga bahasa badan, ambillah bahasa badan sebagai jawapannya. Dan kalau kita lihat kepada aspek bahasa badan, berlaku rasa tiada chemistry, sebagaimana Tuan Faizal Nur Rahmah dia tulis di ruangan komen, tiada chemistry antara mereka berdua. Jadi menyebabkan kenapa sukar untuk peralihan itu berlaku. Dan sekiranya kenyataan Datuk Zahid Ma'arif ini kita terima, yang menyatakan mendapat restu, jadi adalah bagi saya, tidak pasti pada orang lain, tapi bagi saya ada kebarangkalian berlaku juga di situ, ya, yang mana menyebabkan ada sebab kenapa peralihan itu tidak dapat berlaku, dan akhirnya langkah Sheraton pula yang berlaku ketika itu. Dan apa yang kita dapat lihat kemudian, beberapa siri peristiwa yang mana bersatu juga bergolak. Kita dapat melihat ada yang menggunakan logo merah, ada yang menggunakan logo hitam. Jadi kita dah dapat lihat ada perpecahan di kalangan ahli parti, yang mana ada yang menyokong pemimpin A, ada yang menyokong pemimpin B. Dan apa yang berlaku kemudiannya, kita dapat melihat apa yang berlaku pada bulan lepas, di mana ada pilihan raya Slim River, dan di situlah bermulanya kita dapat melihat satu lagi parti baru yang bakal ditubuhkan, iaitu Parti Pejuang. Jadi insya-Allah kita lagi pada masa akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, ingat subscribe